A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, saya Saifullah bin Muhammad Nasri, merupakan mutawif Andalusia Travel and Tours dan Berhad. Dan saya nak buat satu video pada hari ini menceritakan berkaitan dengan perjalanan umrah, kan, kepada tuan-tuan haji dan hajah yang bakal menjadi tetamu Allah dan juga penziarah Nabi SAW. Apa yang patut ataupun perlu haji dan hajah, tuan-tuan puan-puan sekalian tahu berkaitan dengan umrah terkini ni, kan. Jadi pelbagai video saya telah upload berkaitan dengan perjalanan dalam kapal terbang, bermula daripada KLIA lagi, kan, kemudian tuan-tuan terbang jadi sampai di Jeddah, apa nak kena buat, pemeriksaan dan sebagainya. Jadi saya nak cerita je lah. Yang itu saya tunjukkan video-video aja. Jadi mungkin tuan-tuan boleh scroll tengok saya punya video-video yang ada saya upload dalam tempoh 30 Oktober sampai 10 November ni. Jadi semua video-video baru berkaitan dengan SOP umrah terkini dan semasa. Cuma yang ini saya nak bagi keterangan, jadi mudah untuk tuan-tuan faham, standby apa yang perlu buat. Jadi saya pun baru balik daripada umrah, kan. Ni gelang pink pun tak potong lagi. Kuarantin, balik Malaysia kena kuarantin 7 hari, tuan-tuan. Ya, masuk Saudi tak perlu kuarantin, balik Malaysia kena kuarantin. Udahlah kena kuarantin 3 kali swab test pula, kan. Pergi Saudi 1 kali aja, balik Malaysia kena 3 kali. Nanti saya ceritalah swab test kat mana dan kat mana. Okey, baik. Saya akan buat video ni secara berperingkat. Bermakna saya akan ceritakan hari demi hari, kan. Kalau tuan-tuan pergi umrah bersama dengan Andalusia, jadi saya akan ceritakan ini khususnya pada jemaah Andalusia lah, kan. Sebab saya tak pernah terbang travel lain, jadi saya cerita pada travel yang saya uruskan. Baik, sebelum hari penerbangan lagi, tuan-tuan akan dimaklumkan lebih awal tarikh, kan, bila tuan-tuan yang ambil tu, tarikh yang dah memang confirm tuan-tuan ambil. Jadi apa yang perlu tuan-tuan lakukan adalah sediakan dokumen-dokumennya lah, kan. 4 keping gambar umrah, cucuk meningokokol, kan, RM120 gamaknya kurang lebih lah, kan. Dari lain klinik lain harga. Jadi itu pun pastikan, kalau ada yang sebelum-sebelum ni yang pernah cucuk umrah ke tahun lepas ke ataupun 2 tahun lepas, jadi tuan-tuan tak boleh cucuk lagi, mungkin sebab tempoh validity-nya mungkin 3 tahun. Ada yang validity sampai 5 tahun pun ada, so depends. Pastikan buku kuning itu ada, buku umrah. Buku umrah tu pastikan disimpan elok lah. Jadi tujuannya untuk nak pergi umrah kali ni, jadi dah ada bukti bahawa pernah dicucuk meningokokol. Itu cucuk wajib umrah. Ada lagi 2 cucuk tambahan yang saya sarankan tuan-tuan ambil jugalah, ya. Meningokokol dengan vaksin Pfizer, AZ untuk COVID ni wajib. Ni 2 benda ni memang wajib dah. Dulu 1 je, sekarang dah 2. Vaksin COVID dengan meningokokol. Meningokokol untuk apa, tuan-tuan? ACWY135 ni adalah untuk mengelakkan kuman serang otak. Gitu. Dia serang selaput otak. Dulu dah pernah ada kes dekat Mekah, Madinah, banyak kes orang mati apa semua ni. Sebab tu kerajaan Saudi dia wajibkan ambil meningokokol. Satu dunia nak pergi umrah mesti ambil ni meningokokol ni. Yang ini COVID dah memang terbarunya dah, kan. Satu dunia pula dilanda polemik COVID apa semua ni, pandemik COVID. So dah kena ambil jugalah. So 2 ni memang wajib. 2 yang tak wajib tapi saya sarankan tuan-tuan ambil juga, iaitu yang pertama namanya pneumococcal. Pneumococcal tu adalah satu suntikan untuk mengelakkan kuman menyerang paru-paru. Ya, tu. Okey. Kalau COVID mengelakkan kuman untuk menyerang di laluan pernafasan, macam itulah. Jadi orang yang medical mungkin lebih arif lah. Ni saya dengar daripada doktor-doktor juga yang cakap ni. Satu lagi selain daripada pneumococcal ialah yang keduanya influenza, kan. Influenza ni kurang lebih macam COVID, tapi influenza ni dia lebih menjaga
kita punya paru-paru supaya jangan batuk, kena virus untuk yang boleh batuk. Biasa tuan-tuan kan, kadang-kadang pergi ke Mekah, Madinah, cuaca panas kan, ataupun mungkin sejuk kan, luar panas, masuk dalam bilik aircon sejuk, panas sejuk, lama-lama dedar badan kan. Kita pun kurang air apa semua pun dia nak batuk, kong. Bila balik daripada Mekah aja, kapal terbang tu dia batuk seorang je kong sampai ke depan bunyi, batuk seorang je kong sampai belakang. Tapi pengalaman saya lah baru balik daripada Mekah baru-baru ni, kurang dengar. Mungkin sama ada semua dah ada COVID punya vaksin. Mungkin juga orang semua dah ambil meningokokol tadi tu, dah ambil 2 dah kan, antibody kuat. Mungkin juga ada ramai kesedaran yang dah ambil influenza tambahan dan pneumokokol ni. Jadi kita ikhtiar aja. Ya. Baik, kemudian selain daripada gambar Pak Keping umrah tadi, cucuk tadi tu, tuan-tuan punya pasport, pastikan pasport itu tempoh matinya jangan 6 bulan. Tempoh matinya jangan sampai 6 bulan. Contohnya tuan-tuan nak pergi bulan 12, tempoh mati pasport bulan 2 tahun depan. So tak boleh lah, dia kena 6 bulan hidup. Kan? Jangan 6 bulan, tempoh minimal 6 bulan sebelum dia mati. Tu dia. Tempoh pasport pastikan dia hidup at least 6 bulan sebelum tempoh dia tamat. Agak-agak nak tamat tu pergi buat baru lah kan, buat baru. Jadi pastikan semangat pergi umrah juga, lupa pasport kan, tengok pasport balik. So check dekat validity pasport tuan-tuan. Dekat bawah ni ada tunjukkan, dekat bawah tu ada tunjuk tempoh tarikh tamat dia kata kan. So berapa hari bulan tarikh tamat. So kalau sekarang ni 2021, tu nak pergi umrah 2022 kan, 1443 Hijrah. Kalau dia mati 2023, 24, beres dah, lama lagi. Tapi kalau dia mati 2022, kita nak pergi umrah 2022, tempoh matinya bulan 6 kan, nak pergi bulan 3, 4, 5, 6 tak boleh, tak lulus. Tadi kena renew ya. Kemudian visa apa semua tu pihak travel akan uruskan, tak ada masalah. Contoh ni contoh visa. Ni contoh visanya kan. Visa umrah ni tuan-tuan bagi semua dokumen tadi tu, serahkan, nanti dia akan keluarkan visa begini. So visa untuk kemasukan taksyirah elektronik, tulis kan, e-visa Kingdom of Saudi Arabia kan. Jadi visa ni akan dapat, dia akan kepilkan selebentik dalam ni, dia akan stapler dalam ni. Okey. Kemudian pastikan juga ubat-ubatan kan, tu kena sedarakan lah, ubat-ubat apa tuan-tuan pakai kan, macam cik manis, darah tinggi apa semua tu, itu semua ubat-ubatan kena pastikan apa semua. Dan juga PCR test. Ni penting, ni benda baru, dulu tak ada. PCR test, iaitu PCR test COVID 72 jam sebelum tuan-tuan terbang. Kan kata nak terbang 30 hari bulan Oktober, contoh macam saya itu 30 Oktober nak terbang. So test COVID ni PCR lah, bukan RT-P ya, PCR. Dia akan ambil air liur dan juga hidung. Dia akan ambil 27 hari bulan. It means 2 hari, 3 hari lah, 72 jam 3 hari sebelum tarikh penerbangan dah boleh ambil dah. So macam saya tu 28 hari bulan, 28, 29, 30 terbang, 28 cantik lah tu kan, 28 bulan tu cantik lah untuk ambil PCR. Pergilah mana-mana klinik swasta apa semua untuk dapatkan. Ini kurang lebih harga dalam 150, 180 ikut tempat lah kan, ada yang murah lagi 140. Itu pandai lah tuan-tuan cari ya. Dan menawarkan ni, tapi macam saya kat Bangi, saya pergi ke Mega Klinik Zahran aja kan. Mega Klinik Zahran Syed 9 Bandar Baru Bangi. 150 kan, bermula 4 November baru ni dia dah turunkan harga daripada 180 ke 150 sahaja. So boleh ambil ya. Dia punya keputusan 24 jam ke 36 jam. Jadi cucuk 28, 29 dah tahu dah result kan. Doalah mudah-mudahan negatif apa semua. Dia akan nyatakan kat situ COVID negatif kan, betul itu negatif, keputusannya negatif. Jadi bila dah negatif, alhamdulillah boleh teruskan penerbangan. Andai katalah positif, na'udzubillah lah, andai katalah positif, maka tuan-tuan kena maklumkan travel awal-awal kan, supaya tiket penerbangan apa semua tu boleh ditangguhkan. Cuma dari sudut hotel, bayaran untuk bas, makan, minum apa semua tu, saya dengar cerita akan burn, kerana benda tu semua dah dibayar awal oleh pihak travel agency kepada pihak pengurusan di sana. Tapi tiket boleh dienjak ke depan. Itu adalah
dia punya airlines punya urusan lah. Airlines dia bagi juga untuk tangguh ke depan. Jadi tuan-tuan bila ambil package akan datang, bila dah sihat besok COVID, boleh pergi umrah lagi, tak payah bayar duit tiket, hanya bayar balik untuk penginapan apa semua tu lah. Itu tuan-tuan boleh rujuk kepada pihak Andalusia lah, ya. Baik, ini benda-benda yang penting dan mustahak lah, ya. Dan tuan-tuan akan dihubungi oleh mutawif dan juga pegawai. Sekarang ni oleh kerana kita dalam fatrah COVID, jadi perhubungan untuk maklumkan penerbangan nak kumpul pukul berapa dekat KLIA apa semua tu, dia melalui alam maya saja. Jadi kita akan bagi satu link Zoom kita buat kan. Jadi dengan mutawif, dengan pengarah Andalusia pun turun kan, FM, file manager, wakil-wakil apa semua tu, dengan semua jemaah yang akan terbang pada tarikh tersebut, akan kita buat taklimat secara alam maya melalui Zoom. Ya, 1 jam kurang lebih. Kita akan cerita lah macam mana kumpul kat mana apa semua. Okey, baik. Itu taklimat awal berkaitan dengan penerbangan. Sehinggalah sebelum tuan-tuan nak terbang, ingin saya ingatkan juga berkaitan dengan bagasi kan, beg bagasi. Perhati tengok tuan-tuan punya bagasi untuk terbang umrah. Kalau naik Saudi Airlines, dibagi seorang 2 beg bagasi dengan kapasiti satu beg 23 kilo sahaja, tidak lebih. Itu 23, satu orang boleh bawa 46 kilo. Tapi 2 beg berasingan, ya. Kalau naik Malaysia Airlines mungkin 30 kan, itulah kurang lebih. Jadi tengok pada airlines masing-masing lah, ya. Kemudian apabila sampai sahaja hari yang tuan-tuan tiba, hari pertama, ya, hari pertama apa tuan akan lakukan, kita akan dimaklumkan awal tadi berkaitan dengan di mana tempat kita nak kumpul apa semua. Jadi tuan-tuan akan pergi paling tidak pun 5 jam awal lah, 5 jam awal. Saya perhati tengok ramai juga yang menghantar kan, saudara-saudara apa semua. Maklum lah, ni umrah yang baru dibuka, ramai yang pergi hantar kat KLIA apa semua. Jadi saya nasihatkan taklah terlalu ramai kan. Ni apa nama, Makcik Kiyah kita ni nak pergi umrah ni kan. Oh, satu kampung turun pula lah. Rumah ni kan Cik Kiyah kan, satu bas turun kan. Jadi jangan ramai-ramai kan. Cukup lah, satu family cukup kan. Nak salam-salam, nak kirim-kirim doa, kata-kata apa semua tu kat rumah. Nak nangis-nangis pun kat rumah lah. Salam-salam, nangis-nangis apa semua kat rumah. Peluk-peluk lah apa semua kan. Biar sampai kat KLIA tu family yang waris yang dekat aja lah, gitulah kan. Ini ramai betul. Saya pergi tu lah 30 hari bulan Oktober tu, ramai jugalah kan. Jadi boleh dikurangkan sesak. Sebab apa? Sebab polis dia around je. Polis around. Kalau ramai-ramai sangat takut nanti jadi kena saman ataupun kena compound dan sebagainya, payah. Jadi jangan ramai-ramai. Kemudian nanti berkumpul lah dekat kaunter mana, contohnya kaunter K contohnya kan. K, Balai Pelepasan tingkat 5, kaunter K, KLIA 1. Itu pun satu hal juga, jangan salah KLIA pula kan. Pergi KLIA 2 pula kan, kosong, tak ada orang. KLIA 1 biasanya penerbangan antarabangsa untuk umrah. Buat masa ni bukan Air Asia lah. Buat masa ni Saudi Airlines dan juga Malaysia Airlines, ya, Airbus A330 ataupun Saudi Airlines 787-900 kan, Dreamliner. Okay, baik, itu kurang lebih maklumat apa semua. Bila sampai KLIA apa semua masuk, sebelum masuk tu pun dia kena tunjukkan MySejahtera kita kan, MySejahtera biasalah sebelum masuk pintu KLIA tu, tunjukkan MySejahtera. Nak ke mana ni cik? Umrah. Boleh tengok PCR test. Dia boleh tanya lah. Dia boleh tanya lah dekat pintu masuk lagi kan, PCR test kita. Tunjuk kan. Oh, negatif. Silakan cik kan. Buka MySejahtera, tunjuk PCR, beres, jalan. Yang lain-lain ni semua nak hantar saya. Okey, nak hantar, silakan. Dia pun akan kontrol jugalah. Taklah semua orang dia benarkan masuk. Kemudian dah sampai apa semua, carilah kaunter K tadi. Kemudian cari mutawif kan, ataupun pegawai Andalusia yang pakai vest biru gitu kan. Diturunkan beg bagasi besar, hand carry pegang masing-masing. Beg bagasi besar je turunkan. Dah turunkan, nanti beraturkanlah, nanti pegawai akan ambil, beraturkan di mana kaunternya. Mungkin macam saya tu 3 bas kan, jadi lorong ada 3, 1, 2, 3. Kalau satu bas je lah, ya. Kemudian dah turunkan beg bagasi, jemaah waktu tu akan diberi name tag. Yang keduanya akan diberi tagging bag. Pegawai akan ambil tagging bag tu, dia akan taggingkan beg bagasi kita. Okey. Kemudian dia akan berikan juga maklumat, iaitu salinan pasport,
salinan visa, salinan PCR test, dan juga salinan mukim, iaitu surat visa mukim ni kebenaran untuk stay di bumi Saudi. 4 benda. Dan satu lagi adalah kita punya MySejahtera. MySejahtera kita. Ini satu lagi lah kan. Saya ingin berpesan jugalah sebab saya punya pengalaman baru ni Saudi agak kecoh ketika mana nak balik semula ke Malaysia. Sebab mereka hanya bekalkan kita salinan depan pasport, e-visa kita. Ni tadi kan MySejahtera kita ni. Kan? Dan juga PCR test Malaysia, dan juga arrival registration mukim daripada Saudi lah. Yang ini ni kan, saya dah pesan lah juga kepada pihak travel. Cuma untuk maklumat tuan-tuan lah kan, untuk maklumat tuan-tuan, pastikan semua handphone tuan-tuan kan, sebab seorang mesti ada handphone smartphone. Sebab kalau tak ada smartphone nanti tak boleh nak buat aplikasi Tawakalna dengan Itamarna nanti kat Saudi. Jadi masing-masing memang kena ada smartphone, ya, smartphone. Jadi belilah smartphone 300 ke apa, tapi yang penting smartphone. Dalam smartphone kita ni mesti ada MySejahtera kita. Sebab Saudi sebelum nak pulang ke tanah air, dia tengok kita punya MySejahtera. Dia tahu Malaysia open MySejahtera. Dia nak tengok bukan yang ini. Dia nak tengok yang kita download bawah ni. Ada satu generate kan, generate dengan download apa semua tu. Barcode QR code dengan download. Yes, QR code dengan download. Bagi tonton pastikan dia boleh download betul. Bila download, dia akan keluar satu lagi MySejahtera yang detail. Ada QR code sini, QR code sini. Itu yang dia nak tengok. Bukan yang ni. Yang ini 21, 22 walaupun dah complete, dia tak nak tengok. Dia nak tengok yang ada 2 barcode tu. Ini berhati-hati tuan-tuan. Macam jemaah saya pergi pengalaman, hari tu yang pertama sekali, dia tak generate lagi. Sudah nak kena tunggu pula generate. Lepas generate, benda kita terbang Saudi malam, Malaysia dah pagi, belum lagi buat operasi apa semua. Punya lama lah tuan-tuan, nak kena generate apa semua. Nasib baik sistem MySejahtera kita pun okey jugalah. Kan, tiba-tiba dah dapat keluar barcode. Nasib baik. Ada jemaah kita lagi pula, dia pergi ambil cucuk 2 dos ni tanpa ada smartphone. Maka KKM kita masa cucuk 2 dos, dia bagi kad aja. Kan, dia bagi kad aja. Dia cop kat sini, dos 1, dos 2, dia cop aja. Menyatakan bahawa dah ambil lah dos. Ini tak nak, airlines tak nak benda tu. Dia nak tengok juga barcode. Bayangkan tuan-tuan. Kan, bayangkan jemaah kita dah uzur tua tu. Tanpa ada pula barcode. Buka MySejahtera, not vaccinated. Oh, berat. Memang berat betul lah. Dia bila tengok begitu, not vaccinated, bagasi baru nak timbang ni. Bawa keluar balik. Ke tepi. Bagi jemaah lain dulu, dia timbang yang lain dulu. Yang itu kasih settle dulu. Oh ya Allah kan. Jenuh. Jadi bagi mereka yang nak terbang umrah, saya pesan awal-awal pastikan MySejahtera tuan-tuan berfungsi. Yang kedua, boleh generate QR code untuk dos 1, dos 2 tadi tu. Itu wajib kan. Kalau tuan-tuan nak senang besok bila nak balik ya. Kalau boleh print awal-awal, print terus jangan 2 barcode. Kalau travel terlupa nak print macam ni, ada bagi, mana ada barcode. Ini dia print warna kuning tu. Warna kuning tu tak nak. Dia nak yang original. Sama ada tunjuk kertas gini, boleh print barcode 2 tu ataupun tunjuk kepada handphone. Ini Haji tu kata, kenapa tak ada vaccinated ni Haji? MySejahtera. Saya masa dia vaksin itu, saya masih belum ada lagi smartphone. Kan? Maka JKKM pun dia tak maklum mungkin. Jadi jemaah kita dapat terbang umrah dengan print out aja 2 kad tadi tu. Bila nak balik Malaysia dah sudah kan. Airlines minta lah apa semua. Tapi kat mana pun tak dapat juga tu Haji tu barcode sebab malam kan, mana nak buka lagi. Tapi atas budi bicara pegawai airlines, sebab ni semua jemaah Malaysia kan apa semua, yang pergi ni semua pun memang divaksin pun 2 dos. Kalau tak takkan lepas pergi. Tapi itulah dia, kerenyahan tu berlaku. Kan, berpeluh-peluh saya ni nak urus kan. Dua jemaah kita ni. Satu sebab MySejahtera tak generate lagi. Nak kena generate pula, nak kena download pula barcode. Dan sebaik, tapi adalah juga MySejahtera. Dan Tuan Haji kita ni MySejahtera betul not vaccinated. Apa cerita? Oh, berat. Jadi oleh demikian tuan-tuan, pastikan boleh yang kalau boleh print out
yang generate 2 barcode kan, ada satu barcode 21, QR code 22. Itu yang dia nak warna putih tu. Masa dekat bawah ni ada, dekat bawah ni ada satu QR code, satu lagi download yang tu print out dah siap kan, kod and travel agency Andalusia mungkin terlupa nak buat apa semua, tuan-tuan boleh print out sendiri ya. Jadi ini ceritalah berkaitan dengan MySejahtera. Okey, baik. Jadi bila tuan-tuan sampai dekat kaunter tadi, kita patah balik cerita masa on the way nak pergi ke terbang ni. Nak cerita balik dah. On the way terbang tadi tu. So yang ini semua salinan ni, kertas-kertas ni semua Andalusia akan bagi tuan-tuan. Dia akan lipat begini. Dia akan masukkan dalam satu sarung gini. Ya, jadi pastikan masukkan. Ini tuan-tuan jangan hilang ni ya, jangan hilang. Sebab bila nak masuk Saudi nanti dia akan minta benda ni. Okey. Kemudian dapat tiket. Ya. Dapat name tag, dapat ni, dapat tiket, masuk semua sekali kan. Pasport masing-masing pun akan dipulangkan, masuk sekali juga kan. Dalam ni name tag pakailah kan, name tag pakai. So ini simpan dalam beg sandang. Kalau pakai Andalusia punya beg sandang tu, masuk dalam beg sandang Andalusia. Kalau pakai beg sandang sendiri, pakai beg sandang sendiri, masuk. Jangan hilang tuan-tuan. Seorang pegang satu. Jangan macam jemaah cerita sebelum ni juga ada juga kes kan, dia pergi berlima kan, satu orang ketua, 4 orang kawan-kawan, ketua pegang semua. Ketua pegang semua, kawan-kawan ni menurut lah, kita ikut aja ketua. Bila turun ke immigration, nak masuk immigration, di atas tu lagi lah minta pasport. Kawan tu tunjuk, mungkin dah terpisah kawan-kawan yang gempak tu, kawan tu masuk dulu, turun bawah. Bila minta kawan lagi, mana aku punya? Dekat tu lah, mana aku punya dekat tu. Sudah kawan tu patah balik, terpaksalah pulang. Allah, aku dah pegang member aku 4 orang punya tadi. Kan bam, bawa keluar balik. Jadi masing-masing pegang lah kan, bukannya bawa anak-anak ni semua dah besar-besar ni kan. Masing-masing pegang lah dekat beg sandang masing-masing ya. Ini semua jangan lupa ya. Baik. Kemudian tuan-tuan macam biasa dah clear apa semua, tak ada lagi taklimat tuan-tuan Nombor taklimat kan, sebab apa? Sebab taklimat dah bagi pada alam maya ni, nak pergi ke mana apa semua, nak masuk train apa semua. Jadi dengan mutawif, bila dah dapat semua jemaah kita ni, mutawif banyak lagi benda nak urusan dekat kaunter tu, jemaah akan dibebaskan terus. Okey, pastikan tuan-tuan nanti masuk ke dalam, terus pintu immigration antarabangsa situ, turun bawah immigration, lepas tu naik train pergi ke terminal international, pergi ke gate S02 contoh S02 pergi lah kan. Jadi jemaah jangan pergi seorang-seorang, pergi beramai-ramai, 2-3 orang pergi. Mutawif akan menyusul belakang. Kok ada jemaah yang tertinggal apa semua, dia akan pantau belakang ya. Tapi apa pun pastikan 1 jam sebelum nak boarding, katalah boarding pukul 7 malam, 6 petang dah ada dah dekat ruang menunggu S02 tu. Jangan merayap makan KFC je kan. Jemaah kita itu pun ada juga kan. Nasib baiklah boleh boarding kan, terlewat. Sebab Khalid makan KFC, main handphone. Tu dia. Jadi alert. Tadi pastikan tuan-tuan nak makan apa, makan dulu apa semua. Tengok jam, boarding pukul 6 petang, terbang pukul 7 malam. Jadi 1 jam sebelum terbang dia akan boarding. Okey, baik. Jadi dah dapat balik tadi, pergi ke pintu masuk antarabangsa. Ada polis lah dia kata tengok, minta pasport cik, pasport. Okey, tengok pasport. Dia akan tengok pasport nama tuan-tuan, dia akan tengok tiket. Itu je kerja polis tu. Kan, dia akan tengok tiket, dia akan tengok pasport kan. Dia tengok, okey, nama tiket, nama ni betul. Dia pun scan, okey, lulus masuk. Kan. Turun escalator ataupun turun lift, ada pula kita punya barisan immigration. Kan cop keluar lah, tapi kita ni pasport Malaysia, kita dah pakai pintu automatik, tak ada cop-cop lagi dah. Tapi macam saya kerja, saya kena dapatkan cop keluar cop masuk. Jadi bukti nak keluar masuk. Tapi macam tuan-tuan yang bukan kerja, terus saja kan masuk je pasport gitu kan. Lepas tu cap jari, tengok kamera, dia detect lah ada 14 poin ke berapa poin kat muka kita ni. Gate buka kan, bermakna sah satu orang je kan keluar. Kan, mudah aja, tak payah nak cop-cop ya. Terus jalan apa semua. Sebelum tu saya nak pesan, ada surau sebelum immigration tadi. Sebelum immigration tadi tu ada surau. Laki perempuan di bawah tu. Kalau tak nak kelang kabut apa semua, nak sembahyang dulu lah, tak ada masalah. Masa masih ada, sebab tu kita minta jemaah datang 5 jam awal supaya
boleh semayang bertenang-tenang nanti pergi ke pintu gate, ya. Kemudian dah lepas immigration, tuan-tuan scan bag dulu. Ni cara kasar je kan, scan bag bagasi besar je, bag sedap ya. Scan, dah bila scan tu terus nak train kan. Belah kiri tuan-tuan tu nampak dah kapal terbang, replika kapal terbang susun-susun gitu. Ada train ke depan. Itu train menuju ke terminal international belah hujung. So kita pun naik train kan, naik train. Dan naik train apa semua sampailah di terminal international kan, dia bentuk 4 segi gitu kan, 4 segi. Tengoklah dekat mana S2 contohnya, S02, tengok kat gate tu, terus pergi ke S02. Bilik air ada, kalau lapar lagi ada tempat makan kat atas tu. Saya tengok hari tu dah buka dah. Kedai-kedai apa semua ada yang buka, tapi masih ada juga yang tutup. Macam kedai-kedai jajan apa semua ada yang buka, tapi macam kedai-kedai duty free ada satu dua lah yang buka, ada yang tutup juga apa semua. Jadi nasihat saya sebelum datang ke LA tu makan dululah. Itu kalau boleh kan. Tadi tak kalau kabut, tuan-tuan nak makan pun beli macam kedis ke, makan roti ke apa semua dah okey dah tu kan. Kita nak terbang kurang lebih dalam 12 jam. Termasuk stopover apa semua di mana-mana. Kalau direct mungkin 8 jam setengah 9 jam. Tapi kalau ada stopover mungkin jadi 11 jam setengah ke 12 jam. Jadi makan dulu, lapar kalau nanti. Jadi dah sampai ruang menunggu apa semua, dia kan check in bagasi kita. Yang tu dia check betul-betul. Kan dia check betul-betul segala bagasi kita apa semua. Kalau ada botol air kan 150 ml ke atas dia akan buang. Jadi botol air spray tuan-tuan tu, botol air spray untuk ambil wuduk dalam kapal terbang, jangan diisi air lagi. Biar kosong aja. Botol air spray tu biar kosong. Jadi dia scan dan lepas apa semua, nanti tuan-tuan masuk dalam kapal terbang boleh isi air dekat jamban kapal terbang tu, isi air penuh. Tak apa. Dah lepas tak apa. Tapi kalau sebelum tu kalau nampak ada air dia suruh buang ataupun suruh minum air tu kan. Jadi kalau minum air masak okey juga. Kalau air paip dia nak buang ke mana, nak tempat nak buang tu sampah tak ada. Jadi tak tahu dia rampas pula botol air spray tuan-tuan. Jadi pastikan botol air kosong, botol air spray tu kosong aja. Bila dah scan betul-betul dia detail check semua ni, takut ada senjata api apa bagai semua lepas. Bagasi kita pun dah lepas, bag sling kita pun dah lepas. Dah lepas apa semua, okey. Bagi kad, bagi tiket dekat pegawai airline tu, tag hijau lagi sekali. Tuan-tuan duduklah dalam tu, ruang menunggu. Macam saya hari tu terbang dalam jam 7.30 7.30 untuk Saudi Airlines, 7.30 malam. Azan dah masuk kan, azan dah masuk 7.5 minit dah masuk dah maghrib. Jadi kita pun ambil inisiatif. Siapa tak ada wuduk, botol air spray ada, wuduk kat situ. Kalau dah duduk sembahyang apa semua, bentang aja sejadah gitu, semayang aja kan, tengok arah kiblat semayang. Saya jadi imam itu kan, jadi semayang aje lah, semayang jemaah apa semua. Jamak terus jamak qasar aja, 3 maghrib dan juga 2 isyak. Duduk berehat sehingga kapal terbang sampai apa semua, dimaklumkan pengumuman boarding. So ikutlah zone. Dia akan panggil ikut zone lah. Contohnya macam ni ada zone 2 kan, zone 2. Dia panggil lah zone 3 dulu, zone 2 kemudian zone 1 pula lepas tu. Dia akan isi daripada belakang dulu ke depan gitu. Sebab kalau depan penuh nanti jam ke belakang. Jadi dia akan isi yang echo dulu, barulah ke depan gitu. Jadi dia akan panggil zone 3 dulu. Lepas tu zone 2 pula, lepas tu zone 1 pula begitu. Ya. Jadi itulah kurang lebih berkaitan dengan kapal terbang. Bila dah masuk kapal terbang, dah boarding apa semua, duduk. Bila dah siap duduk apa semua, kita pun bertenang, dah letakkan beg apa semua atas tu, dah pakai seat belt, tenang, relax aja. Tunggulah semua boarding completed, kata pegawai tu bermakna dah siap. Dia pun tutup pintu kapal terbang apa semua. Kita pun baca doa lah kan, tengoklah keselamatan punya maklumat kat skrin depan mata kita tu berkaitan dengan airlines, kat mana pintu keluar, kalau kecemasan landing atas air macam mana, bla 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 kat situ. Kemudian kita pun terbanglah menuju ke Jeddah. Kalau saya ni Kuala Lumpur Jeddah. Terbanglah menuju ke Jeddah. Jadi sampai situ saja dulu insya-Allah saya punya penerangan untuk hari yang pertama kan, hari yang pertama. Banyak lagi hari ni, nanti kita akan cerita lagi pada hari yang kedua apa yang berlaku, hari yang ketiga apa yang berlaku dan sebagainya. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan menjadi satu pedoman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.